وبركاته. نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر مقدار العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah dapat kita sambung lagi pada malam ni. Sambung pengajian kita, Kitab Idaman Penuntut. Kitab Idaman Penuntut. Sebelum datang tadi saya dah cek dah. Kita berhenti dekat Fatihah kan. Cek dulu awal-awal mudah. Rukun yang keempat. Muka surat apa? Kita jumpa. Kalau Rumi apa Rumi? 26. Ya, 26. Penting juga hari ni. Jawi ada Jawi? Ada? Tak ada. Tak ada, biar tak payah tahu lah muka surat apa kot. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدار آمين يا رب العالمين. Keempat, membaca Fatihah. Kita undur balik, kita ingat kita dalam masalah rukun sembahyang, niat, berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar. Ketiga, bulan lepas. Yang keempat, membaca Fatihah. Sebelum kita mula membaca Fatihah ni, dia ada dua jenis, dua kategori. Dan dua kategori ni sentiasa apa kita nak guna bahasa? Berbalah boleh kot. Berbalah macam melampau sangat. Sentiasa bertegang urat. Sentiasa ada karen. Dia panggil ahli Quran. Kita panggil lah ahli Quran dengan ahli fiqh. Dia sentiasa ada karen. Tok guru Quran, dia sentiasa ada karen dengan mana-mana imam yang ada di mana-mana sahaja. Sebab dia tok guru Quran, dia chef, dia tukang masak. Bila dia rasa masakan orang, mesti ada komplain. Kalau tidak, tak nama chef. Makan, sedap. Bawa datang kat chef, dia kata ini kurang ni, ada je sebab dia pakar. Maka ahli Quran ni maksudnya mereka yang mengajar Quran, yang banyak baca Quran, dihidup dia dengan Quran, dengan membaca Quran, membetulkan tajwid, makhraj dan sebagainya. Dia akan ada karen dengan orang yang biasa je, bukan ahli Quran sampai tahap tu, biasa je. Mungkin jadi imam, mungkin jadi makmum ke, mungkin baca-baca ketika tadarus bulan Ramadan ke, memang dia akan, memang benda berlaku di mana-mana. Oh, yang ni tak boleh, tak kena. Jadi kita faham bahawasanya dalam sembahyang ni Fatihah sembahyang. Ini bukan Fatihah dari segi nak perbetulkan makhrajnya yang tepat dengan tajwidnya setepat mungkin, dengan panjang pendeknya setepat mungkin. Bukan. Kita nak bincang Fatihah dalam sembahyang. Jadi dia tak seketat ahli-ahli Quran yang ni. Dia kata tasydid dia, sadunya berapa lama, wajibul gunnahnya berapa lama dia punya dengung, hidungnya masuk khaysyum tak, masuk dari hidung tak dia punya dengung. Itu memang kalau bawa ke dalam hukum-hukum sembahyang, kat situ memang sangkut memang akan menjadi kata, dia tu tahulah mengajar Quran, semua orang salah, dia je betul. Dia jadi gitu. Sebab dalam sembahyang lebih banyak hukum fiqh berbanding dengan hukum tajwid. Malah
ada beberapa perkara yang jika hukum tajwid ataupun hukum Quran dari segi makhraj dan sebagainya salah besar. Kalau masuk musabaqah tu tak payah dapat nombor 3, memang awal-awal lagi reject. Kalau masuk musabaqah katakan, maksudnya teruk sangat tu, tapi dalam sembahyang masih lagi sah. Jadi kerana ini yang apabila dia ambil, tak boleh tu. Tak boleh tu, salah tu. Bila kita sebut salah, orang sembahyang tak boleh jadi imam tu. Sebab salah. Salah tu mana? Salah tahap mana tu? Tahap apa ni? Tahap tinggi musabaqah tu. Memanglah salah. Tapi dari segi hukum fiqh tak mengubah makna. Okey je apa? Ha dengan ha. Ha pedas dengan ha. Berapa banyak nak pedas dia? Jadi kat sini di mana-mana akan berlaku. Di mana-mana akan berlaku. Kat sinilah untungnya mereka yang matang ataupun berlapang dada. Masing-masing bukan kata masing-masing betul. Sebab dari segi tajwid benar, dari segi hukum membaca Quran benar, mungkin dah salah. Mungkin salah. Tapi dari segi fiqh, maksudnya sembahyang tu masih lagi okey apa? Okey lagi. Jadi kat situ hati-hatilah kat situ. Jadi kita dah bahas bukan tentang cara baca murattal ke, nak buat lagu ke tak nak, kita tak bahas pasal tu, kita bahas pasal hukum fiqh. Hukum fiqh. Benda ni, perkara ni berlaku di mana-mana sahaja. Saya pergi mana-mana, kalau ada je guru Quran, dia akan karen dengan karen imam. Kenapa sebut imam? Kenapa tak sebut lain? Sebab imam je dengar suara, makmum tak dengar. Kalau makmum pun dengar suara, dengan makmum dia karen. Dia akan karen. Jadi sebenarnya tak sampai tahap tu. Mari kita tengok. Macam baru ni kes, dia tak naklah panjangkan bab tu, kita nak masuk ni. Kes doa iftitah. Allahu Akbar kabira kan, dulu dah berapa 2 3 4 tahun dulu dah pernah dengar dah. Ni dengar balik, viral balik. Doa iftitah tu Allahu Akbar kabira, Allahu Akbaru kabira. Kan? Ke tak tahu? Orang sini tak ada unify. Cerita dah sebelum ni. Macam kita dah. Contohnya bab tu Allahu Akbar kabira, Allahu Akbaru kabira. Kalau ikut baca tapi baca Allahu Akbar kabira, gaduh. Sedangkan dia ada cerita lain. Ada cerita di sebaliknya. Subhanallah 33. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak tarik nafas. Nak 33 kali. Subhanallah. Subhanallah. Sampai esok habis. Tak boleh. Sebab nak sambung subhanallahi, subhanallahi, subhanallah. Adakah benar macam tu? Boleh nak buat. Tak semestinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak lepaskan nafas pun tetap dikira satu, tetap dikira waqaf walaupun tak tarik nafas, bukan saktah. Ini bukan cerita hukum tajwid. Ini cerita hukum zikir. Dia ada kelas-kelasnya yang tersendiri. Kalau bawa masuk bab tasawuf ke dalam fiqh, jangan bawa masuk fiqh dalam tasawuf, habis lah. Hukum tu hukum. Buat masuk hukum membaca Fatihah dalam sembahyang di luar, habis lah. Apa nama ni, apabila seorang itu muafiq, iaitu dia masuk sembahyang makmum tu dengan imam, maka wajib baginya menghabiskan Fatihah, wajib baginya membaca Fatihah makmum tadi. Wajib dosa apa ke? Wajib apa tu? Wajib ni tak buat berdosa. Jadi bukan wajib tu, wajib untuk mendapat rakaat tu bila dia muafiq dia kena habiskan Fatihah. Wajib tu bukan wajib buat wajib buat. Kalau tak buat berdosa. Itulah lain. Nampak? Setiap tu dia ada kelas, dia ada bilik yang tersendiri. Campur dia akan gaduh. Keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri. Masa berdiri itu sepatutnya tak perlu sebut, tapi disebut juga nak beri pesanan. Nak memberi pesanan bahawasanya ramai orang yang waktu bila ni, berapa ratus, tak sampai 100 tahun kita ni, 50 tahun lepas lebih kurang, ramai yang tak sabar-sabar nak rukuk, maka tok guru, tuan pengarang letak masa berdiri tu, iaitu waladha, dia lepas tangan lah. Waladha ada. Kita pergi mengajar banyak tempat, banyak negeri jumpa waladha, bukan waladha ni, silap saya. Kalau dia baca walam yakul lahu tangan kat bawah dah. Kufuwan ahad, silap-silap macam tu dah. Itu kalau dia sembahyang berjemaah yang mana kita boleh dengar suara dia. Kalau dia solat sendiri, solat sunat, kita tengok sama juga tekniknya. Pastinya dia tak baca surah. Jadi maksudnya dia tendang waladha tu dah kat bawah dah. Waladhalin, mungkin itu dah macam ni dah kot. dah pergi rukuk dah. Ada tak sabar-sabar? Sabarlah dulu. Sabar dulu. Jadi yang disebut masa berdiri ni maksudnya Fatihah mesti baca waktu berdiri.
Bagi kita mungkin tak ada masalah, memang duk baca berdiri pun. Ya, ramai orang yang tak sabar-sabar nak rukuk, lebih-lebih lagi kalau dia solat seorang. Jadi untuk kita tahu dia jenis tak sabar atau tidak, kita boleh tengok ketika dia baca surah. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum tak boleh jadi imam, tengok dia akan jatuhkan tangan sebelum habis baca lagi dah standby dah. Sabarlah kejap, 1-2 saat je pun. Ada, saya jumpa ramai. Kadang-kadang masa dia nak rukuk tu, kadang-kadang mungkin dia ambil sikit lean tu ambil ketika dah rukuk dah, ataupun dah bergerak dah lean tu, tak sabar sangat. Jadi apa nama ni, ketika berdiri membaca, kecuali makmum masbuk yang tidak sempat membaca Fatihah pada rakaat yang dia masuk kerana Fatihahnya ditanggung imam. Ini perbahasan ni sangat panjang. Pembahasan ni sangat panjang, iaitu kesilapan ataupun kesalahfahaman berkaitan dengan masbuk muafiq ni sangat berleluasa di muka bumi ni. Mazhab Syafi'i ada muafiq masbuk, tapi kefahaman tentang muafiq masbuk ni sangat berleluasa. Perbahasan ni sangat panjang. Nak belajar ni makan masa mungkin kalau buat daurah tu 2 hari. Kalau kita rasa kita tahu masbuk datang lambat, imam dah hampir rukuk, Allahu Akbar, imam rukuk, terus rukuk, tak payah baca Fatihah, kan? Tu je ke? Habis tu nak belajar 2 hari daurah apa sampai 2 hari? Maknanya ada benda lain. Ya, ada perkara lain yang missing information. Maklumat yang tak sampai kat masyarakat, tak tahu kenapa, mungkin tak ada orang mengajar, atau mungkin ada orang mengajar tak datang belajar. Akhir sekali maka salah faham tentang masbuk dan muafiq. Secara ringkas, bab ni terlalu panjang, kita akan masuk dalam bab tu kalau ada. Saya tak perasan ada tak kitab ni, iaitu masbuk. Secara bahasa lurahnya, masbuk ni maksud imam mendahului makmum, ataupun makmum ketinggalan daripada imam. Maksudnya apa nama, dahulu tu sebelum lah. Maksudnya imam meninggalkan makmum, secara bahasa lurah tu. Ataupun makmum kena tinggal dengan imam, tu maksud masbuk. Kena tinggal tu maksud imam dah rukuk lah, tinggal ketika berdiri tu. Muafiq maksudnya muafakat. Muafiq tu kalau kita tengok perkataan tu elok-elok, dia pada wafaqah lah, muafakat. Maksudnya muafakat imam dengan makmum, tu muafiq. Masbuk terbahagi kepada 2. Yang pertama, masbuk rakaat. Istilah tak penting, yang penting amal tu betul. Istilah tak penting, tak pernah dengar tak apa, yang penting buat tu betul. Masbuk rakaat. Yang kedua, masbuk solat. Tak pernah dengar, memang kena masuk daurah 2 hari, pagi sampai petang, esok pagi sampai petang. Hari ni cerita pasal muafiq, esok cerita pasal masbuk, daripada pagi sampai ke petang. Berhenti semayang 2 kali. Tu yang saya dah buat sebelum ni apa nama, beberapa kali di tempat. Sehari pun tak sempat untuk bahas muafiq masbuk. Pada orang yang datang untuk daurah kali pertama tu, dia heran, apa nak belajar muafiq masbuk kan? Apa nak belajar? Datang imam nak rukuk, takbir, rukuk lah dah. Itu seminit pun tak habis. Nak belajar apa lagi? Oh, salah faham lah, ya Allah. Salah faham lah. Ta'rif pun dah salah dah. Ta'rif masbuk adalah, biasa orang kata dia tak sempat baca Fatihah. Sedangkan maksud ta'rif masbuk adalah makmum yang tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan bersama imamnya ketika berdiri. Ayat panjang kena masuk. Muafiq adalah makmum yang mendapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan ketika dia dan imamnya berdiri. Tak pernah dengar. Cari kitab muafiq masbuk, memang ada. Mana-mana kitab sama. Tu takrif dia. Bukan takrif masbuk, tak sempat baca Fatihah, imam dah rukuk, kena rukuk. Tidak. Di situlah berlakunya dimaafkan 3 rukun panjang, dimaafkan 2 rukun tak kira pendek atau panjang, ataupun dimaafkan 3 rukun panjang. Kat situlah berlakunya perbahasan satu persatu. Saya mengajar ni di satu masjid sebulan sekali, maka masa 2 tahun habis. Masbuk muafiq saja 2 tahun, sebulan sekali dah. Masbuk muafiq, kitab muafiq, bukan kitab lah, risalah muafiq masbuk. Nipis kitab tu. Nipis sangat. Ada jual kitab. Kalau baca sendiri pun pening. Jadi tapi kita tak masuk dalam bab tu. Kita tak masuk dalam bab tu untuk kali ni. Jadi apa nama ni, apabila seseorang itu dia sembahyang, secara umum dia wajib baca Fatihah sampai habis secara umum. Hanya yang diberi kemaafan ataupun tak wajib habiskan Fatihah, ataupun bahasa yang saya suka guna, wajib untuk tak habiskan Fatihah. Boleh? Dia tukar ayat je, sama je. Secara umum
Imam ataupun makmum wajib habiskan Fatihah sebelum rukuk. Okey, simple. Makmum pun wajib habiskan Fatihah, imam pun wajib habiskan Fatihah sebelum rukuk. Hanya ada satu keadaan yang makmum tak wajib habiskan Fatihah, iaitu masbuk, kan? Tukar sikit, tukar ayat. Ada satu keadaan yang makmum wajib tak habiskan Fatihah. Wajib tak habiskan Fatihah. Bau bunyi tu sikit. Kalau kata makmum tak perlu habiskan Fatihah kerana imam tanggung, rasa tak berapa rasa, kita sebut macam ni. Dalam sembahyang tu, jika dia berstatus masbuk, wajib bagi dia tak habiskan Fatihah. Macam tu lah. Sebenarnya bukan ayat tu. Sebenarnya ayatnya adalah tak perlu habiskan Fatihah rukuk. Tapi bila sebut tak perlu tu, dia jadi masalah. Tak perlu, tapi kalau nak habiskan pun boleh juga. Tunggu lah. Imam dah rukuk, dia duduk baca sampai habis. Imam bangun je, dia selisih. Lepas tu dia tak tambah berrakaat. Sedangkan dia wajib tambah rakaat sebab dia tak dapat rukuk tamakninah dengan imam. Itu panjang lah sangat cerita tu. Saya nak cakap sekali lalu aja. Kalau nak tak sabar sangat, tengok dalam YouTube rakaman saya. Ada 20 video lebih kurang dengan Masbuk Muafiq, 20 video ada dalam YouTube. Risalah tu boleh dengar sampai habis. Baik, nak cerita sikit je bab tu Muafiq Masbuk tu lah. Nak bagi sedar sikit yang bahawasanya banyak lagi nak kena belajar. Jadi dalam ada keadaan tertentu makmum tak wajib habiskan Fatihah, malah wajib tak habiskan Fatihah. Wajib untuk tidak menghabiskan Fatihah dan rukuk. Ataupun kadang-kadang langsung tak baca Fatihah, rukuk. Kadang-kadang baca sikit separuh, rukuk. Apabila statusnya masbuk, imam dah rukuk, dia kena rukuk. Imam tanggung Fatihah dia. Okey. Apa nama ni? Secara umum semua makmum dan imam wajib baca Fatihah secara umum. Okey, habis kat situ. Jadi nak sebut kat sini bahawasanya membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri adalah wajib untuk dapat rakaat itu, kecuali makmum yang masbuk yang tidak sempat membaca Fatihah. Ini panjang cerita, bukan tak sempat sepatutnya, yang tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan pada rakaat yang dia masuk kerana Fatihahnya ditanggung imam. Sebenarnya masbuk juga boleh berlaku pada rakaat pertama, 2, 3 dan 4. Kat situ lagi masalah lagi. Dia semayang awal-awal dengan imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram. Rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia muafiq, rakaat ketiga jadi masbuk. Tak ke masbuk masuk, panjang lagi cerita. Kadang-kadang 4 rakaat masbuk. Saya pernah mengalami sekali, pertama sekali dalam sejarah, 4 rakaat saya masbuk. Tu orang mengaji dia tahu dah. Tuan Imam Laju Arab bulan Ramadan panggil imam Pak Arab untuk solat tarawih. Dia baca, bukan cerita solat yang bunyi ni, solat yang tak bunyi ni, Zuhur Asar. Yang bunyi ni ada surah, ada apa, memang panjang masanya. Dia solat Zuhur Asar, laju dia kata. Dia baca sekali dengan surah. Memang hari-hari bahasa-bahasa dia. Rakaat pertama kita qomat, masbuk rakaat pertama. Qomat, orang qomat masbuk. Masuk rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. 4 pertama kali. Sekali tu jadi seumur hidup. Dapat juga merasa 4 rakaat masbuk. Maknanya 4 rakaat tak baca Fatihah, atau bahasa lain 4 rakaat tak habis baca sampai ihdinas sirah je, Allahu akbar, rukuk. Rakaat kedua ihdinas sirah, rukuk. Rakaat ketiga lagi awal, maknanya dia tak baca surah. Yang tadi tu baca surah tadi tu. Allah, laju dia baca. Tapi Pak Arab memanglah dia hari-hari cakap bahasa tu. Jadi kita dapat faham kat sini, Masbuk Muafiq perlu belajar lebih detail, sebab kita pun nak pahala 27. Nak pahala 27 ni takkan nak pakai ilmu yang satu. Kalau gaji 1,000, tiba-tiba nak naik kepada gaji 27,000, takkan pakai ilmu gaji 1,000 tu, kan? Mestilah dia ada 27 kali ganda dia kena ada belajar untuk dapat 27,000. Kalau tidak, sedap lah. UPSR pun boleh jadi manager. UPSR aja lulus, gaji 1,000, tiba-tiba langkit jadi manager, lingkup syarikat tu. Dia kena ada ilmu. Jadi ilmu untuk dapat 27,000 tu, kalau gaji lah, kenalah ilmu lebih. Samalah nak dapat 27 ni. Macam 27 kali semayang tau. Kalau kita semayang berjemaah, macam seolah-olah 27 kali maghrib tau tadi tu. Takkan ilmu untuk semayang seorang munfarid, seorang ilmu tu kita guna untuk semayang jemaah. Tak mungkin macam tu. Dalam kitab kita ada sebut syarat berjemaah, apa tu, syarat qudwah ada 12. Boleh belik kat bawah belakang tu. Syarat qudwah, syarat mengikut imam ada 12. Habis kita masuk bab Fatihah pula.
Dalam kitab Kifayatul Muhtadi disebut ada 11 syarat Fatihah. 11. Dalam kitab kita tak banyak dia tulis. Okeylah kita baca tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Satu daripada Fatihah. Tidak sempurna Fatihahnya dengan tiada Bismillahirrahmanirrahim di sisi mazhab Syafi'i. Awal-awal lagi dia beritahu perkara ini yang berlaku. Dengar Pak Arab punya, Mekah punya apa nama ni, Fatihah tiru berat tahfiz ni. Tiru, dan benda ni terjadi kat tempat saya terjadi. Datang-datang jadi imam tarawih, bismillah tara bunyi. Tak ada. Sebab kalau bismillah dia punya lagu tu tak boleh kena dengan lagu Arab. Dia nak buat lagu sana. Rasa tengok makan sama belacan tadi, hidung terpenyek. Rendah. Maknanya Melayu tu ceritanya. Dan mazhab Syafi'i tu nak ceritanya. Mana bismillah ni? Itu yang berlaku. Sebab tu awal-awal lagi dia sebut Bismillahirrahmanirrahim ni satu daripada Fatihah. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang bismillah. Ada hadis yang mengatakan 7 ayat yang diulang-ulang, iaitu Fatihah, termasuk bismillah. Pada mazhab yang ada mazhab yang mengatakan bismillah tu bukan salah satu daripada Fatihah. 7 tu dia ayat 2 tu dekat siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Ghairil maghdub satu ayat lagi. Jadi ada 7 juga pada mazhab yang lain. Sebab dia 7 tu mesti. Fatihah dia ada 7 ayat. Yang mengatakan ada bismillah adalah ayat yang pertama, siratal ladzi sampai waladdallin, satu ayat. Yang kata bismillah tu bukan daripada Fatihah, alhamdulillah bermula, akhir dia sama juga waladdallin, tapi siratal ladzi sampai waladdallin tu 2 ayat. Berhenti 2 ayat. Jadi 7 tetap 7. Pada mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ni salah satu daripada ayat Fatihah. Dan dia adalah ada bismillah ni ada di setiap permulaan surah kecuali surah Taubah. Surah berperang. Surah Taubah surah perang. Maka tak adalah dekat depan tu. Kat depan di permulaan surah tu tak ada bismillahirrahmanirrahim. Walaupun macam tu tetap ada, kita ada 114 surah, tetap ada 114 bismillah. Walaupun kalau ikut di permulaan surah hanya ada 113. Satu lagi duduk dalam surah apa? Surah Semut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Situlah sikit. Kemudian pada mazhab Hambali dia berlaku khilaf. Kenapa saya sebut mazhab Hambali? Sebab kita akan pergi Mekah bermazhab Hambali. Dia ada masalah kalau untuk kita nak faham tentang macam mana nak sembahyang belakang imam yang tak baca bismillah. Sebab bagi kita tak baca bismillah tak sah. Kan? Sebut awal-awal. Macam mana dengan kat Mekah? Macam mana dengan tempat-tempat lain yang bermazhab Hanafi ke mazhab lain yang tak ada bismillah? Kita berjemaah dengan dia. Macam mana? Mazhab Hambali khilaf, iaitu bismillahirrahmanirrahim ni, pendapat yang pertama pada mazhab Hambali adalah dia adalah satu ayat daripada Fatihah juga, sama macam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan dia bukan sebahagian daripada Fatihah. Ada dua lah mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu daripada ayat Quran. Bukan. Macam mana berlaku perbezaan ni? Kerana qiraat. Kita dengar qiraat Hafs an Asim je, banyak lagi. Ibnu Katsir pening. Dia dengar waladdallun. Waladdallun. Dia baca Fatihah waladdallun. Ini qiraat mana ni? Ada banyak qiraat yang lain. Bunyi pun macam-macam. Ada imalah dan sebagainya yang bunyi sengit-sengit kan. Macam imalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim kan. Dan dia baca Fatihah pun dengan imalah juga. Maksud dengan sengit. Saya nak sebut pun panjang lah lambat tu. Jadi maksudnya dengan sebab qiraat yang berbeza, maka hukum ada beberapa hukum yang berbeza. Jadi Imam Hanafi duduk dekat mana? Kat Basrah. Imam Malik duduk kat Madinah. Di tempat tu ada qiraat yang menguasai di situ. Maka kerana itulah qiraat-qiraat tadi mempengaruhi hukum fiqh yang ada waktu tu secara ringkas lah. Jadi pada mazhab Hanafi dan Hanbali, bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu daripada Al-Quran. Dia cuma ada pemisah di antara Quran, satu surah dengan satu surah. Cuma ada pemisah yang diletakkan oleh para sahabat. Kata mereka, dia bukan salah satu daripada ayat Quran. Bukan, bismillah tu ayat Quran, tapi dalam surah tadi tu, surah Nabi Sulaiman tu, An-Namlu, tak silap, surah tu. Tapi dia bukan yang ada di antara surah tu, tengah-tengah tu, dia bukan ayat Quran. Kata mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dia cuma fasal ataupun penanda ataupun cerai yang di antara dua surah.
Di antara dua surah, kerana Nabi susunan turunnya Quran tak mengikut susunan yang kita baca. Susunan yang kita baca tu bukan turun mula Fatihah, lepas tu Al-Baqarah, tak, dia turun tu apa, tak tersusun. Tapi bila macam mana pula kita baca dengan cara macam tu kan? Kalau kita tengok ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum, itu bukan duduk kat ujung kul a'udzu birabbin nas. Macam mana boleh susunan tu? Siapa yang susun tu? Susunan ayat tu itu adalah ketika Nabi SAW dia tadarus dengan Jibril. Jibril akan ikut susunan tu. Turun cara lain, kejap turun ni, tapi baca ikut tu Jibril baca. Kan Nabi kan tiap-tiap bulan Ramadan kan tadarus dengan Jibril. Jadi Nabi tahu dah beralih kepada surah yang lain apabila dia Jibril baca bismillah. Jadi itu yang letak di situ tu, bismillah, sebagai nak beritahu habis dah surah ni, surah baru pula. Ada bismillah, maknanya surah baru. Maka sebahagian mengatakan Jibril letak tu bukan ayat Quran, sebab nak bagi tahu surah baru. Ada yang lain mengatakan tidak, dia adalah salah satu ayat daripada surah tu. Itulah khilaf tu kalau nak cerita panjang lagi tu. Jadi kebanyakan ulama mengatakan ketika pengumpulan pembukuan mushaf Al-Quran tadi tu, masa tu baru diletakkan bismillah di antara itulah. Jadi kalau orang yang bermazhab Syafi'i, dia nak khatam Quran kan, tapi dia tak baca bismillah, jadi setiap awal tu maka dia tak khatam, maksudnya tak boleh khatam. Ada orang jadi kalau dia kata dia baca bismillah, dia tak baca, dia nak khatam Quran, bismillah di permulaan surah dia tak baca, maka dia tak akan boleh khatam pada mazhab Syafi'i. Sebab apa cerita ni? Cerita seorang tok guru tu, dia bermazhab yang lain lah, mazhab Hanbali, dan dia kata bismillah tu bukan salah satu daripada ayat Quran. Bismillah yang di awal ayatnya, di awal surah tadi lah. Okay? Kemudian dia pun talaqi baca sampai habis tanpa baca bismillah tu lah. Dia balik ke Malaysia, dia kata kat tok guru dia, saya dah khatam dah. Khatam dengan siapa? Sekian. Tak khatam lagi, dia kata. Itu kita dapat ilmu, tak khatam lagi kalau dengan dia. Tak, dah khatam. Bismillah baca tak? Di setiap awal surah. Tak baca. Memang tak khatam. Faham tak? Bahasa dia. Tak khatam lah. Tapi sebenarnya khilaf kan? Dia kira tak khatam lah. Apa lagi? Okey, kembali kepada soalan. Orang dekat Mekah, Madinah, imam dia tak dengar pun bismillah, tak baca bismillah. Tapi hukum pada mazhab Hanbali sendiri, apabila walaupun yang mengatakan bismillah adalah sebahagian daripada ataupun ayat pertama daripada Fatihah, dia wajib baca lah yang mazhab Hanbali ni. Cuma disunatkan sir, perlahan tu. Yang mengatakan pada mazhab Hanbali, yang mengatakan bismillah tu bukan dari ayat pertama daripada Fatihah, tetap disunatkan baca. Nampak? Ya, mazhab Hanbali juga, jika mazhab Hanbali pendapat yang mengatakan ianya wajib ataupun ianya ayat pertama daripada Fatihah, tetap wajib baca, cuma sunat perlahan. Dia baca perlahan. Yang mengatakan pendapat yang kedua mengatakan bismillah tu bukan ayat pertama, alhamdulillah ayat pertama, tetap sunat baca bismillah juga. Jadi sepatutnya imam kat sana dia bacalah bismillah, sebab bagi dia pun sunat. Soalannya kita ni, macam mana kita yang bermazhab Syafi'i? Jawapannya senang, ikut kaedah fiqh. Batal solat makmum jika ikut imam pada i'tiqad pegangan makmum tadi, imam tu tak sah, batal makmum. Tu mazhab Syafi'i, mudah aja. Dia nak jadi makmum, dia mesti i'tiqad bahawasanya, dia mesti berpegang, dia mesti sangka kuat, macam tu. Dia mesti yakin, bahasa Melayu, dia mesti yakin imam dia solat sah, baru dia sah jadi makmum. Jika dia tak yakin imam tu solat sah, dia tak sah jadi makmum walaupun imam dia sah. Boleh tak? Dia kena yakin, dan dia solatnya sah jika dia yakin imam tu sah walaupun imam dia tak sah. Boleh? Hukum fiqh dia macam ni ya. Seorang makmum mesti yakin imam tu sah sembahyang. Jika dia yakin imam tu sah sembahyang, sedangkan imam tu tak sah sembahyang, sebenarnya tak ada wuduk ke apalah, tak sah lah, dia tetap sah juga. Jika dia tak yakin imam tu sah, dia kata imam tak tahulah sah ke tidak sembahyang ni, dia ikut, dia tak sah walaupun imam tu sebenarnya sah. Jadi yang penting tu keyakinan dia tu, makmum tadi. Sebenarnya dia dobit panjang lagi, saya ambil secara umum dulu. Jadi di Mekah,
i'tiqad pegangan makmum tadi, imam tu sah. Kalau dia baca Fatihah, kalau dia tak baca Fatihah, tak sah. Tapi sekarang ni makmum tahu ke imam tadi mazhab Hambali tahu. Dia punya pendapat dia pilih yang mana? Sama ada bismillah tu sir ataupun bismillah tu tak wajib dan tak baca. Tak tahu. Bila tak tahu, imam tu sah tak sembahyang? Kena anggap sah. Sah. Bila imam anggap sah sembahyang, kita sembahyang, kita sah. Jadi tak perlu kita nak pergi tanya kat dia, baca bismillah tak perlu. Dan biasanya dia pun cerdik. Dia baca perlahan. Perlahan tapi bunyi. Bismillah. Ada bunyi macam tu. Alah, orang dah sampai tahap tu. Jadi imam Masjidil Haram, imam Madinah. Madinah tu maksud imam Masjid Nabawi. Takkanlah benda simple macam tu. Dia tahu, dia faham dalam masalah tu. Okey. Habis. Wajib dipelihara dan dijaga segala huruf. Dia sambung lagi. Wajib dipelihara dan dijaga segala huruf Fatihah itu dan segala tasydidnya. Tasydid sabdu. Semuanya kerana dibaca dengan betul. Kenapa kena jaga tasydid? Sebab tasydid ni sebenarnya adalah huruf. Masa mula-mula dulu, awal-awal penulisan mushaf, kalau nak tulis nun yang ada sabdu, nun tu dua. Satu mati, satu baris atas. Dan sebelum daripada tu, baris pun tak ada. Dan sebelum daripada tu, titik pun tak ada. Rumah je. Kalau sin, ya, nun, ta, alif. Macam ni je. Wah, sudah nak baca macam mana. Kemudian selepas lama daripada tu, barulah ada titik. Kemudian lama daripada tu, baru ada baris. Kemudian bila terlalu banyak sangat rumah tu, sebab walaupun, dan dia nun, contoh nun mati, nun baris atas. Jadi banyak sangat rumah, dia kecil, dia pendekkan, nun dua tadi jadi satu, letak sabdu. Maknanya sebenarnya yang bersabdu, yang bertasydid adalah ada rumah dia, ada huruf dia. Sebab tu disebut kat sini segala huruf Fatihah dan segala tasydid. Kalau kita bilang dekat Fatihah tu, huruf tu ada 142 huruf. Tapi sebenarnya yang perlu disebut adalah 156. Sebab tasydid campur tasydid ada 14, sabdu ada 14. Sebenarnya huruf dalam Fatihah adalah 156, bukan 142, walaupun kita kira 142. Tak saya kira, memang 142. Tapi kena sebut, jelas kena sebut untuk sah sembahyang 156. Sebab sabdu tu sebenarnya ada huruf yang tersembunyi di sebalik tu. Dan kalau kita tengok pula kat sini, semuanya hendaklah dibaca dengan betul. Satu huruf pun tak boleh tinggal. Tidak boleh salah dan tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak dan ditukarkan dengan huruf lain, dan tak boleh ditukarkan dengan huruf lain, tak boleh, mesti 156. Sebenarnya rukun qauli semua syarat yang sama. Allahu akbar, Allahu akbar, alif lam ha, alif kaf bara, mesti kena sebut semua, sama je. Salam, assalam, alif lam sim, assalamualaikum, mesti kena sebut semua. Tahiyat mesti kena sebut semua. Semua samalah. Fatihah mesti sebut semua. Jadi kalau takbir tu, jadi jangan menambah dan jangan mengurang. Sama juga, jangan tambah. Kadang ada dia tak sengaja, dia tertambah, ada tambah sebab dia tak pelihara betul-betul. Allahu akbar tu. Allah, ha dah ada, lepas tu hu sekali lagi. Tambah ha tu. Allahu akbar. Kalau Allahu akbar, dia macam sekali sambung. Allahu akbar. Tapi Allahu akbar, dia lepas ada Allah, lepas tu hu. Allahu akbar. Ha kan dah ada hu, Allah. Lepas tu hu lagi, tambah ha. Tambah ha lagi. Jadi kat situ kalau bab takbir intiqalat, dosa lah. Tak ada masalah takbir perpindahan rukun. Kalau takbiratul ihram tak sah sembahyang. Kat situ sikit-sikit banyak dalam bab ni kalau nak tengok satu-satu. Tu sikit-sikit aja. Jadi 156 huruf tu mesti dibaca ketika berdiri, mesti mesti dibaca dengan jelas dan tak boleh lebihkan dan tak boleh kurangkan. Dan kalau katalah dia tak memelihara tasydid ke, tersalah makhraj ke, tak berdosa sebab tak sengaja, tapi wajib ulang balik. Tak letak sabdu. Biasanya dia jadi lahan khafi je, kesalahan yang tu je. Tapi akhirnya kadang-kadang dia akan jadi macam iya, jadi iya tu tak ada sabdu. Iya kan ada ya, alif ya mati, ya alif, alif ya mati, ya lagi balik atas.
Jadi pendek kan, alif, ya atas tapi ada sabdu. Jadi iya. Kalau iya, mana satu lagi ya? Jadi menyebabkan dia menyebut 155 saja. Taklah, 155 huruf. Jadi iya. Sebab kadang-kadang dia nak ringan kan. Iya sikit lah, lama takhfif dia bagi. Ringan sungguh. Jadi iya. Hati-hatilah sikit-sikit kat situ Jangan diselang antara ayat-ayat atau kalimah-kalimahnya dengan bacaan yang lain. Maksud dekat Fatihah. Yang ini antara missing information juga. Ada yang tak ada dalam masyarakat, iaitu macam tak pernah belajar pun. Pernah belajar talaqi Fatihah, apa ni, baca auto Fatihah cantik apa semua, tapi hukum dalam sembahyang Fatihah tu tak belajar. Allah, sedihlah. Sedangkan untuk cantik Fatihah tu baguslah juga, tapi hukum dalam sembahyang banyak hukum fiqh daripada hukum tajwid. Hukum tajwid berapa persen berapa 5% je kot. Hukum fiqh berlambak dalam tu. Hukum fiqh tak mengaji. Jadi dalam masalah Fatihah ni, dia ada syarat dan rukun Fatihah dia panggil. Betul masalah tajwid, masalah makhraj. Ini bukan cerita betul. Hukum syarat sah Fatihah. Syarat sah Fatihah. Dia kata jangan diselang antara ayat-ayat atau kalimah-kalimah Fatihah tadi dengan bacaan lain, seperti mengucap Alhamdulillah ketika selepas bersin. Dia bagi contoh tu. Bahasa lain dia macam ni. Fatihah wajib mualat. Tu lagi tepat, senang. Orang mengaji macam tu lah. Fatihah wajib mualat. Mualat ni berturut-turut. Oh, sini pun panggil molat kan, putus molat, tapi dia sebut bunyi Melayu lah, molat macam tu. Mualat, sama lah tu, putus mualat. Macam kita makan nasi, sedap ni, nak tambah. Rumah kata, bang, baru masak nasi tadi tengah menggelegak. Kita apa? Allah, putus apa? Putus mualat. Nak makan lepas dah siap, dalam 10-15 minit letak, tak apa, kuah pun dah kerah kat jari lah. Bahasa KL dia panggil potong steam. Putus mualat tu. Tak boleh tu. Sama nak putus mualat. Jadi maksud tak boleh putus mualat. Tak boleh. Maksudnya sekarang ni kena mualat, iaitu kena berturut-turut baca Fatihah. Maknanya kita boleh tahu kalau kita Ar-Rahmanir-Rahim dalam rumah kita. Lepas tu kita bunyi. Ada bunyi kat belakang. Kita seorang je kat rumah tu. Orang lain tak ada. Bunyi kuek krek. Kita pun sab. Aku seorang kat rumah ni. Tak. Ar-Rahman Ar-Rahim sepatut Malik Yawmiddin. Dia pun standby lah. Nak siku. Kalau mencuri aku siku ni. Tengok. Sabar. Memang pun dia boleh, sebab nak menyelamatkan nyawa kita. Takut kan. Jadi tak ada masalah pun. Tengok kucing. Kucing. Dia pun Malik Yawmiddin. Batal semayang. Bukan batal semayang. Tak sah semayang dia ketika dia rukuk. Kerana dia rukuk tanpa Fatihah. Kan dia baca Fatihah, putus mualat. Sepatut dia kena ulang bismillah balik. Hukum ni hukum membaca Fatihah dalam sembahyang. Sekarang ni dia telah berhenti. Tunggu sekejap. Mungkin kita kata berapa, 3-4 saat nak tengok apa benda tadi. Itu antara kalau berhenti. Sebenarnya dia sebutkan ni dengan diam, melainkan kerana bernafas. Kita baca sikit balik. Dan mengucap Alhamdulillah ketika selepas bersin. Dia bagi contoh, maksudnya dia macam ni. Secara umumnya apabila baca Fatihah, kena baca secara berterusan. Boleh sekejap berhenti untuk ambil gear. Macam tu kot. Maksud nak tarik nafas, tak kena tarik nafas pun dikira. Kan Maliki Yaumiddin. Berhenti. Mula pada awal. Bila nak habis semayang? Bukan maksud tu. Sekadar nak ambil gear tu okey lagi. Cuma berapa lama jarak yang dikatakan putus mualat tadi? Kita nak tengok. Yang pertama dia bagi tahu, sebut Alhamdulillah ataupun sebut ayat lain, perkara lain di antara Fatihah tadi tu. Di antara contoh yang dia bagi apa ni? Bab bersin. Jadi kita disunatkan Alhamdulillah. Sunat di dalam semayang ataupun di luar semayang. Sunat dua-dua. Bila sunat tak buat pun tak apalah. Kalau tak belajar hukum ni jangan buatlah dalam semayang. Dia tengah baca amin. Bersin. Alhamdulillah. Boleh. Ada putus mualat ke? Dah amin dah, putus mualat apa. Tapi kalau dia buat Alhamdulillahirabbil alamin, kan? Dia automatik, mulut dia memang biasa. Mulut berzikir, Alhamdulillah. Automatik bismillah balik. Kalau sambung dia panggil putus mualat. Kalau sambung ketika dia rukuk, batal sembahyang dia. Waktu tu tak batal lagi sebab masih lagi qiyam. Bacalah sampai habis. Baca. Tak ada masalah. Allahu Akbar, rukuk kerana tak baca Fatihah.
Kan dah baca tadi, tak sah Fatihah. Kenapa pula tak sah Fatihah? Kan semua ayat baca putus mualat. Kenapa pula putus mualat? Aku tak berhenti pun. Kau baca zikir lain di tengah-tengah Fatihah. Bukan zikir lain. Alhamdulillah. Kita sebut secara khusus. Sebut Alhamdulillah di tengah-tengah bacaan Fatihah, yang mana Alhamdulillah tu tak ada kena-mengena pun dengan Fatihah. Tu baru tepat. Dia bagi contoh tu, kita baca contoh tu. Kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan muslihat sembahyang. Muslihat ni maslahah ni. Muslihat aja macam jahat kan. Maslahah. Ada kena-mengena dengan sembahyang tu. Dia bagi contoh seperti menyebut amin. Kerana bacaan imamnya mengikut amin tu lah. Jadi macam mana pula? Dia tengah baca Fatihah, imam amin, maka dia boleh amin, sunat bagi dia amin dengan imam, tapi tak putus mualat. Dia sebut ni. Kecuali, maknanya tak putus mualat. Soalannya, kita baca Fatihah, lepas imam amin. Kenapa pula tiba-tiba imam amin, kita tengah baca Fatihah? Apa kes ni? Ada. Kes yang pertama, dia jenis gagap, jenis lambat baca. Bis kan. Jadi kalaulah imam baca kuliah, tak sempat. Wadduha pun tak sempat. Jadi dia dah tahu dia macam tu, dia baca imam bismillah, dia bismillah. Imam habis Fatihah, dia habis Fatihah. Lamanya. Tapi tiba-tiba tengah-tengah baca Fatihah tu, imam amin, kan? Amin, dia sunat amin, tak putus mualat, boleh sambung. Kerana amin tu ada kena-mengena dengan sembahyang. Alhamdulillah ketika bersin tu tak ada kena-mengena dengan sembahyang kan? Mana ada kena-mengena? Itu dia masuk muslihat tu atau maslahah. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, solat ni. Solat tarawih. Solat tarawih dulu. Sekarang tak ada. Canggih-canggih solat tarawih sekarang. Baca surah panjang. Budak tahfiz. Dulu ingat tak? Dulu. Allah bestnya. Alha je. Alha kulhu. Oh, semua yang kedua tu kulhu. Jadi bila macam tu, cukup 20 boleh buat. 9.40 pun habis juga. Yang ni 8, 9.35, 9.40 habis. Tapi baca surah panjang. Sedangkan apa nama yang dulu lebih afdal sebenarnya. Jadi tak ada masalah. Kalau alha tak ada masalah. Kalau rakaat kedua kulhu, tarawih pula tu memang confirm satu nafas. Kalau dia tunggu amin baru dia baca, memang kena tinggal aja. Jadi macam mana nak buat? Dia baca awal-awal, dia agak-agak lah. Imam Malik Yawmiddin, dia dah bismillah lah. Sebab dia tahu imam sekejap lagi rakaat kedua ni. Rakaat pertama mungkin sempat, rakaat kedua. Maka dia kena baca daripada awal supaya dia boleh rukuk dengan imam cantik. Jadi ketika dia tengah baca tu, Maliki Yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin, dia berhenti, amin, sambung balik. Tu kerana tu ada amin kat tengah tu. Tiba-tiba je dia kata, bersangkut paut dengan muslihat sembahyang seperti menyebut amin kerana bacaan imamnya. Dan hendaklah dibaca dengan berturut-turut, jangan diselang dengan diam yang lama melainkan kerana bernafas. Ni 2 nafas batal tanpa sebab. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tak ada masalah. Malik Yawmiddin, tak ada masalah. Betul? Kena? Betul saja dia dengar, tengok orang sebelah ke. 2 kali nafas, best. Kenapa 2 kali? Lelah. Masalah tu tak ada masalah. Sakit 18 kali pun tak apa bernafas. Ataupun batuk. Batuk kan? Batuk. Berapa batuk? 5 saat. Kalau nafas tu 3-4 kali bernafas, tak ada masalah. Tu masalah lah, bersin ataupun apa-apalah yang masalah dia bukan sengaja. Ini saja je. Kenapa dia bernafas 2 kali? Sekali cukup lah. Kalau dia ada sakit, okey, tak ada masalah, tak putus. Ada sakit tak putus. Ini dia tak sakit tapi dia bernafas 2 kali. Bila dia bernafas 2 kali tanpa sebab yang diterima, putus mualat, bismillah balik. Tak batal sembahyang. Bismillah balik daripada awal. Ini hukum Fatihah dalam sembahyang. Apa lagi? Amin. Lepas tu, okey, cuma dobek sikit pasal amin tadi, yang mana dia kata boleh mengucapkan amin tak putus mualat ketika dia baca Fatihah. Tapi ada keadaan putus juga mualat walaupun amin. Dia kena bismillah daripada awal. Ni dobek tok guru tak ada dalam kitab ni. Iaitu ketika macam ni, dia tengok amin ada 2. Amin. Itulah tu amin tu. Ada 2. Yang pertama amin yang memang disunatkan, yang kedua amin yang tak disunatkan. Amin yang disunatkan apabila makmum mendengar Fatihah. Makmum mendengar Fatihah imam, maka bila dengar amin
kan siratal ladzina an'amta alaihim ni kan, yang orang Syiah marah ni, ayat ujung tu. Sebab tu amin tu maksud makbulkanlah. Makbulkan apa? Pertama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Amin. Maksudnya, ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, moga dimakbulkan doa. Satu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang yang kau beri nikmat. Kita tak nak bahas yang tu. Kita nak bahas yang ghairil maghdub, bukan orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang sesat, bukan orang yang menyeleweng. Siapa tu? Yahudi, Nasrani. Termasuk juga Syiah ada. Diorang marah tu. Amin tu maksud kita nak tolak geng-geng tu. Betul, diorang tak suka amin tu. Diorang marah amin tu, tak suka amin tu. Jadi, apa nama ni? Apabila kita dengar Fatihah, awal-awalnya dengan bismillah, lepas tu dengan hamdalah, alhamdulillah, dan kemudian doa, kemudian waladdallin, amin, maka sunat amin. Okey, itu hukum asal. Jadi sesiapa yang mendengar Fatihah maka disunatkan amin. Kemudian ketika dia membaca Fatihah, amin imam yang mana dia dengar Fatihah imam tadi, maka disunatkan dia berhenti amin, tak putus solat. Tapi bagi orang yang tak dengar Fatihah, dia tak disunatkan amin. Maka bagi dia, jika amin juga putus solat. Contohnya orang perempuan. Orang perempuan yang tak ada mic lah, yang tak ada mic ni, katalah mic rosak ke apa ke, tak ada, duduk jauh, dia dengar tak dengar. Apa dia baca? Tunggu. Tiba-tiba bunyi orang lelaki, amin, dia pun amin. Pertama tak disunatkan. Dan tak ada masalah. Tak ada masalah pun, tak ada masalah. Yang ada masalah, dah tak dengar. Bila tak dengar, tak sunat tunggu. Tak dengar imam duk baca Fatihah, tak sunat tunggu. Bila dengar imam baca Fatihah, barulah sunat tunggu, lepas amin baru Fatihah. Dia tak dengar, maka dia sunat, bukan dia hendaklah membaca Fatihah awal-awal lagi. Walaupun dia jadi makmum, dia cuma dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar je. Fatihah tu dia tak dengar, atau bunyi tak bunyi, tak sunat dia tunggu. Maka dia pun baca Fatihah. Ketika dia baca Fatihah, tengah-tengah imam, bukan imam, dengar makmum lelaki, amin, dia pun berhenti, amin, bismillah balik. Kerana dia amin yang tidak disunatkan. Tu dobik tu tak ada dalam kitab ni. Mungkin juga hujan. Sama. Hujan kuat, walaupun bunyi, orang lelaki mungkin dengar, orang perempuan tak dengar. Hujan pakai zing kan, bunyi krrr kan. Samalah. Mungkin juga dia sound trouble. Sama juga. Dia masalah, pekat badak panggil kan. Sound trouble. Jadi dia tak dengar imam baca apa-apa, tapi kalau amin tu dia dengar, maka tak disunatkan dia tunggu amin baru baca Fatihah. Tidak, dia baca pada awal. Dan kalau dia amin juga tak ada masalah. Masalahnya bila dia baca awal, ketika dia bunyi amin semua, dia amin juga, sedangkan amin tu tak sunat bagi dia yang sound trouble, maka putus mualat, bismillah balik pada awal. Nampak macam cerita bismillah macam hari-hari baca je. Satu lagi yang tak putus mualat adalah sujud sejadah ke sujud tilawah. Pernah tanya sekali, saya pernah tanya tahun lepas kat sini. 2 tahun lepas ke? Sekejap, PKP lama ni. Tak, tahun lepas saya pernah tanya kat sini. Sujud tilawah ke sujud sejadah? Bukan sujud sejadah. Sujud tilawah. Sujud tilawah, disunatkan sujud tilawah apabila membaca ayat sajadah. Apabila ayat sajadah ada 14 ataupun 15. Ada 14 ataupun 15 tempat, ada 2 pendapat. Katalah 15. Ada 15 tempat dipanggil ayat sajadah. Bila membaca ayat sajadah, sunat sujud tilawah, bukan sujud sajadah. Dan salah satu daripada ayat sajadah ada dalam surah sajadah. Jadi kita panggil pagi Jumaat sujud sajadah, bantai ajalah, janji sujud betul. Okey. Jadi apabila pagi Jumaat tu imam baca, ataupun bukan pagi Jumaat, mungkin budak-budak tahfiz datang, ada ayat-ayat yang ayat sajadah yang disunatkan untuk sujud tilawah. Tu dia tengah baca bismillah, tengah baca alhamdulillah, tengah baca Fatihah. Dia nak sujud atau tidak? Sama ada sembahyang tarawih, sembahyang tadi, ataupun mungkin sembahyang fardu yang tak dirancang-rancang untuk baca, main baca je, jenis hafal Quran. Baca je, baca terkena ayat sajadah tu, memang sunat. Tapi makmum huru-hara kat belakang. Tapi tak apalah, kita nak cerita hukum dulu. Sunat sujud, dia pun sujud. Bila dia sujud, ada makmum ni tengah baca Fatihah. Soalannya nak buat apa? Satu, gantung je soalan tu. Yang kedua, yang memang biasa berlaku, datang lambat sikit, nak kerana pagi Jumaat ada baca surah sajadah dengan insan. Jadi naklah sujud tilawah, ada sujud tilawah. Entah macam mana lambat sikit, dia tengok macam okey lagi ni. Masuk Allahu Akbar, baca bismillah, alhamdulillah, imam sujud.
Wa hum la yastakbirun. Ini macam sujud. Oh, dia Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar. Dia apa nak buat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, dia dua. Imam bangun je, batal sembahyang. Batal sembahyang. Imam bangun je, angkat kepala. Allahu Akbar. Batal sembahyang ni. Sekarang ni tengah baca Fatihah ni. Okey, tengah baca Fatihah. Jadi macam mana? Sujud aja. Okey, bangun-bangun bismillah daripada awal ke sambung Fatihah? Sambung Fatihah. Kerana apa sujud tadi tu ada kena-mengena dengan sembahyang. Bersin, alhamdulillah, tak ada kena-mengena dengan sembahyang kerana terputus mualat. Okey, baik kat situ. Bukan apa dah? Oh, tak boleh lah, kena slow lah. Dan jika seorang lemah daripada membaca Fatihah, lemah tu maksud lemah tak mampu lah. Lemah tu lah, lemah tak mampu membaca Fatihah, maksud tak mampu, tak reti, lidah bergeliat, baru masuk Islam, macam-macam lah. Okay? Hendaklah ia menggantikan dengan ayat-ayat lain. Dia kena usaha dulu baca Fatihah, tak boleh tergeliat lidah, tak boleh. Mungkin biasanya orang baru masuk Islam lah. Maka dia kena ganti dengan ayat lain. Cari ayat apa yang kau tahu, ayat Quran. Dan kira huruf ayat Quran tadi tu, ganti Fatihah 156 huruf juga. Ayat Quran dulu, tu tertib tu, kena tertib. Dia tak boleh main diam, dia tak boleh. Ikut tertib. Ada tak yang dulu-dulu sebelum masa duduk dalam kafe dulu, duk apa-apa ayat-ayat ke apa? Sebab Fatihah tak boleh baca. Tak boleh, tergeliat lidah. Cari. Dia kalau jika ada, wajib dia baca ayat Quran tu. Okey, dengan sekurang-kurang 156 juga. Cukup huruf Fatihah. Jika tak boleh, zikir. Ada tak dia dengar-dengar lagu Raihan ke apa ke? Baca lagu Raihan. Zikir lah, tapi jangan yang Melayu. Apa-apalah. Yang zikir-zikir, yang apa nama zikir-zikir. Jika ada yang dia hafal, kadang-kadang orang kafir macam tu. Dia tu dulu layan dulu, pasal lama masuk Islam ada. Ada apa nama, dia zikir-zikir lah. Kadang-kadang azan dia tiru azan tu. Allahu Akbar, Allah dia tiru. Lama masuk Islam. Jadi kalau azan tu je yang diingat, kira azan tadi berapa? 156. Dia azan dalam tu. Ketika sembahyang. Okey. Jika tak boleh juga, turutan seterusnya doa. Doa juga dengan bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu. Doa. Maksud doa, mungkin dia baca doa duha ke yang UNIC yang nyanyi tu ke, dia mungkin jadi dia bacalah. Kira dulu 156 bacalah. Dan jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Maknanya 156 ke atas. Jika tak boleh juga, sudah tak boleh juga, wajiblah ia berdiri sahaja pada tiap-tiap rakaat sekadar masa membaca Fatihah. Ni yang last sekali, tak boleh. Semua tak boleh. Maka baca Fatihah, bahasa bacaan yang normal berapa saat? Kira-kira lebih kurang kat orang Melayu ni 21 lah. 21 saat. Maka dia kena duduk 21 saat. Kira 1, 2, 3 tentulah 21 saat ke atas rukuk. Itu last. Biasa orang baru masuk Islam lah. Last. Habis berkaitan dengan apa nama ni, Fatihah. Kita akan masuk, akan datang mana? Amin tu termasuk daripada ayat Quran tak? Amin tu bukan tu. Amin tu bukan bahasa Arab sebenarnya pun. Sebenarnya asalnya lah, tapi akhir sekali jadi bahasa Arab. Rukuk. Rukuk. Lepas ni cerita rukuk pula. Mungkin rukuk dengan i'tidal kita gabung lah. Simple lah ni. Rukuk. Habis. Allah alam, jadi sikit macam biasa. Esok ada kuliah muslimat. Hantarlah anak isteri macam biasa. Belajar berkaitan dengan haid nifas isyaddah pukul 9.30 pagi. Kat sini juga. Sampai pukul 10.30, pukul 11. Sampai pukul 11. Ada soalan apa-apa boleh tanya bab tu esok pagi. Malam ni juga ada biasa talaki macam biasa. Ada talaki kat sini. Memang tiap-tiap malam ada, daripada macam-macam guru-guru kita datang. Malam ni semalam giliran saya, dan malam ni juga giliran. Cuma malam ni special sikit, pukul 10 suku sampai pukul 12 lah, ataupun 11.40 ke lebih kurang tu. Special sikit sebab kita masuk bab tayamum semalam, dan hari ni malam ni kita nak buat praktikal tayamum. Cara tayamum, dan tayamum yang dekat dengan kita. Bukan tayamum tak ada air kemarau nak sembahyang tayamum, bukan tu. Itu jauh daripada kita. Berlambak apa sungai-sungai, laut-laut apa. Memang tak boleh kata, adat katanya kita sembahyang mesti ada airnya. Tak mungkin kita tayamum kerana nak sembahyang, kerana tak ada air. Tak mungkin kita tayamum kerana tak ada air. Adat kata berlambak air ada. Kalau tak ada air paip pun berlambak lagi, kolam-kolam ada. Jadi yang ini kita nak bahas yang malam ni, itu yang semalamnya cerita. Malam ni berkaitan dengan yang sangat dekat dengan kita, iaitu dia ada air, tapi air tak boleh kena badan dia, atas sebab balutan, atas sebab simen, atas sebab drip.
yang ada masuk drip tu dekat hospital. Atas sebab-sebab ni maka air tak boleh rata dekat tangan, mungkin kat muka, mungkin terbakar sikit, mungkin macam-macam. Jadi bila tak rata, adakah nak ambil wuduk macam tu aja? Contoh ada kena patah tangan macam tu kat sini, adakah dia ambil wuduk ke tak payah sembahyang bila patah tangan? Wajib sembahyang juga. Ambil wuduk macam mana? Basuh muka, basuh tangan ni sebab tak ada masalah. Tangan ni basuh sini, lepas tu siku nampak, basuh siku. Ini macam mana? Ambil paip, masuk air kat dalam. buruk sangat. So nak buat macam mana? Allah, kita sakit, maka Allah faham kita sakit, sapu air macam tu je ke macam mana? Dia wajib tayamum. Ambil muka dan tangan, kemudian sapu kepala, basuh, sambung balik wuduk. Itu yang malam ni nak buat praktikal tu. Kalau ada kat kaki macam mana? Adakah setelah ambil wuduk, basuh muka, tangan, kepala, kaki itu ada balutan, ambil debu, sapu kat kaki? Adakah macam tu? Tengok malam ni macam mana. Sebab sakitnya kat kaki. Kalau macam tu teruk semua, tayamum sampai kat kaki. Tak kisahlah, kita akan tengok malam ni lah. Malam ni praktikal. Kalau ada masa tu boleh datang, tak ada masa tengok live. Tapi live dengan ni lain, berbeza. Wallahu a'lam. Habis dah kat semua sebut dah ke? Sebut dah. Tak ada apa tinggal dah. Tak ada dah. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.